Rempah-rempah dan herba adalah sumber daya hayati yang sejak lama telah memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Rempah-rempah adalah bahagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Rempah adalah bahagian tanaman yang bersifat aromatik yang sering digunakan dalam makanan sebagai pemberi cita rasa dan penggunaannya dalam kuliner telah diketahui secara meluas di seluruh dunia. Rempah juga banyak digunakan sebagai jamu, kosmetik dan sebagainya sejak dari zaman berzaman sebagai produk kesihatan. Rempah-rempah adalah bahagian tanaman yang berasal dari bahagian batang, daun, kulit kayu, umbi, rimpang, rhizom, akar, biji, bunga atau bahagian-bahagian tubuh tumbuhan lainnya. Sampai saat ini diperkirakan terdapat beratus jenis rempah di dunia, dengan Asia Tenggara sebagai pusat rempah-rempah dunia. Herba adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai dari segi perubatan, khasiat makanan dan baunya. Herba digunakan secara meluas dalam masakan, perubatan dan kecantikan. Ia juga dikaitkan dengan rawatan akibat gangguan makhluk halus yang tidak kelihatan secara mata kasar. Daun tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Namun, perubatan herba lebih banyak menggunakan akar, bunga, kulit pokok dan bahagian lain. Tumbuhan herba yang digunakan dalam perubatan herba boleh terdiri daripada pokok herba atau pokok rening. Mana-mana bahagian pokok herba, termasuk buah, boleh digolongkan sebagai herba. Kini hampir setiap orang menggunakan herba. Ia mungkin dalam bentuk produk siap berasaskan herba, rempah ratus atau makanan harian. Kadang-kadang kita tidak sedar apa yang sedang digunakan atau dimakan turut mengandungi bahan herba. Walaupun herba memang bermanfaat untuk kesihatan dan kecantikan, ia juga boleh memudaratkan jika diproses atau digunakan secara salah. Contohnya, herba A disahkan bermanfaat untuk merawat penyakit tertentu, tetapi herba sama boleh memudaratkan jika diambil pada dos tinggi. Dalam konteks ini, herba sepatutnya diproses dan digunakan berdasarkan standard penggunaan yang tinggi dan tepat. Betul ke kau dulu dah gila? Betul lah, hampir gila tu. Gila tu. Tak ni cerita betul-betul Betul. 70% gila tu. Saya kena tipu dengan orang berjuta-juta ringgit. Berjuta-juta. Orang kampung semua pun pandang serung dan sebagainya. Ibu aku ni. Ahmad Syawal bin Mispan. Boy nama samaran. Kau umur sekarang, boy? 37 tahun. Berapa cahaya mata? 3 masuk 4. Dulu kau buat apa? Kau belajar sampai tahap apa? Sekolah darjah 6. Kenapa kau tak minat sekolah? Minat dia nak pergi bekerja. Nak menjadi seorang peternak, nak bela lembu. Mula-mula kau bela lembu tu mana kau ambil duit? Mula-mula kerja dengan ayah. Pagi petik sawit, petang jaga lembu. Jadi beli dengan ayah. Bapak kau pun nak kena bela lembu? Beli, kerja is kerja. Lembu, beli. RM250 mengangsur sebulan RM50. Oh, maknanya dengan bapak kau ada disiplin macam tu? Ada. Ada. Daripada seekor jadi berapa ekor? Masa tu daripada seekor sampai ke 14 ekor. Saya jual semua habis, saya tukar ke bidang lain lah. Tukar ke bidang lain, lepas tu saya beli lembu balik. Kau tukar bidang apa? Pertanian lah tu. Pertanian kau tanam apa? Tanam lengkuas, kunyit, halia. Kau ada lengkuas kunyit halia juga? Ada. Oh, kau bukan bela lembu je? Bukan. Kat mana ladang kau? Belakang, keluasan semuanya 180. Wah, 180 ekar 180 tanam ekar. lengkuas, Kunyit, halia. Halia Supply kepada pertubuhan peladang kawasan Kuala Langat. Cik Syakran Samsudin dengan Ahmad Firdaus. Dia lah yang banyak membantu saya. LPP bagi saya bantuan Ago Porno Muda RM30,000 untuk lembu. Lepas tu bagi lagi TPUP RM100,000. Angsur. Dah habis dah. Dah bayar dah? Dah habis bayar. Yang RM30,000 tu grant? Grant. Itu kau tambah lembu semua lah? Tambah lembu tu. Memang daripada tahun 2009, memang diorang dah bantu saya tu. Okey, bantu dari segi apa? Pemasaran, bahaja, lembu, pemakanan. Pengalaman untuk tanam halia memang saya dah ada daripada atuk ayah memang dah ada. Kalau untuk raya korban ni, tahun 2019, rekod kami 800 ekor lebih, dekat 900 ekor lah. Untuk tahun 2020, PKP, COVID, 200 ekor saya tu. 2021 kita pergi target dalam 450 ekor lah. Kita tengok lagipun keadaan ekonomi sekarang tak pergi macam mana. Kira kau ni jutawan lah kan? Boleh dikatakan Alhamdulillah lah macam tu lah.
betul. Budak darjah 6 jadi jutawan. Jaga lembu, buat halia, siapa sangka Alhamdulillah. Siapa sangka, yelah kalau nak berjaya ni sebenarnya Boboiboy bukan senang boleh berjaya kan. Betul. Kita kena mula daripada bawah, kena orang cakap kena berlumpur dulu lah. Ya, saya. Dan hari ini kita di satu tapak tanaman halia oleh usahawan PPK Kuala Langat, dan kita tanya sedikit pandangan lah daripada Encik Razak berkaitan dengan halia pada hari ini, Encik Razak. Ladang halia ini yang telah diusahakan oleh kita punya usahawan saudara Ahmad Sawal Mispan ataupun nama glamour dia Boboiboy. Dah memang terkenal. Halia, lengkuas, kunyit, dia lah di Kuala Langat, di PPK Kuala Langat. Inilah jenama ataupun usahawan yang terkenal bagi item tersebut. Okey, dia sekarang ni pokok ni berumur berapa bulan, Encik Razak? Ini 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan. Dan dengan penggunaan baja yang kita jual juga daripada PPK, iaitu baja kuda merah. Kuda merah. Kuda merah. Dan tengoklah hasilnya cukup membanggakan dengan kesuburan dia. Okey, dia PPK Kuala Langat tu dia buat apa lagi? Baja kita bekal, macam mana berkaitan dengan benih, latihan dan sebagainya, Encik Razak? Boleh komen sikit? Pakej untuk membina usahawan di PPK Kuala Langat ni saya fikir rantaian satu yang cukup lengkap. Bukan saja dari segi input baja, benih, juga khidmat nasihat dan juga khusus basic kepada semua para usahawan ini supaya Halia ialah sejenis rempah berakar dengan rasa pedas yang memiliki sifat, perubatan dan manfaat kesihatan. Tahukah anda? Halia digunakan di serata dunia dalam pelbagai hidangan. Ia banyak tumbuh di negara-negara bercuaca panas termasuk di China, India, Afrika, rantau Caribbean dan sudah pasti di Nusantara. Pada zaman pemerintahan dinasti China, mereka telah mencadangkan penggunaan halia bagi melawan loya, radang, mengurangkan osteoartritis, membantu mengawal kolesterol dan melegakan kesakitan haid. Ianya antara bahan versatile yang boleh ditambahkan dalam minuman, smoothie, sayuran, kari atau kuah, sop mahupun teh halia. Satu sudu kecil halia, segar mengandungi 4.8 kalori, 1.07 gram karbohidrat, 0.12 gram serat diet, 0.11 gram protein, 0.05 gram lemak, dan 0.1 gram gula. RM8. 7 hingga RM8. Ya. Okey, 5 minit Harga- bersama Mr. harga Syah. larang. Masih kita terus dengan topik. Apakah tanaman lain yang kita boleh bersama dengan PPK Kuala Langat? of course selain daripada halia muda, kita champion dalam Chili, Kulai 461. Kita ada timun, rock melon, lengkuas, kunyit dan banyak lagi lah. Saya fikir ini antara yang diusahakan oleh para usahawan peladang di PPK Kuala Langat. Okey, 5 minit bersama Mr. Syah. Terima kasih kepada Encik Razak Kasbullah. Yes, Okey, mana hari ini kita bercerita tentang halia muda dan juga lengkuas. Dan insya-Allah siapa yang berminat tu boleh hubungi dengan PPK Kuala Langat. Dan terima kasih kepada Tahukah anda tentang kebaikan halia? Antara teh O limau dengan teh O halia, mana satu pilihan anda? Namun, ia tentunya bergantung kepada individu itu sendiri. Sebenarnya, kedua-duanya adalah sedap dan bagus untuk kesihatan anda, namun mungkin halia akan lebih disarankan kerana terdapat banyak manfaat halia yang kita belum tahu. Kebiasaannya, halia akan dibuat sebagai air minuman. Pernahkah anda mendengar air halia? Ya, ia tentu sekali air yang sangat berkhasiat. Selain itu, ia juga sering digunakan dalam makanan dan ubatan tradisional. Kebaikan halia buat kesihatan. Halia adalah sejenis bahan biasa yang boleh ditemui dalam ubatan tradisional di seluruh dunia. Ia sangat kaya dengan bahan kimia semula jadi yang dapat memperbaiki tahap kesihatan anda, walaupun masih terdapat banyak kajian yang perlu dilakukan untuk lebih memahami dan membuktikan keberkesanan tumbuhan ini dalam kesihatan. Terdapat beberapa kebaikan halia untuk kesihatan yang tidak dapat dinafikan, mencegah kuman dalam tubuh badan. Sebatian kimia tertentu dalam halia segar dikatakan dapat membantu tubuh untuk menyingkirkan kuman. Ia juga dikatakan sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteria seperti E. coli dan Shigella. Disebabkan sifatnya yang mampu mencegah kuman dalam tubuh badan, ia dapat membantu kita untuk mencegah penyakit yang biasa seperti demam, selesema, batuk.
Jadi, jika anda mengalami tanda-tanda awal demam, selesema atau batuk, maka bolehlah anda gunakan tumbuhan ini sebagai home remedy atau rawatan di rumah. Apa yang anda boleh lakukan ialah mengunyah halia segar atau rendam ia setelah dicincang ke dalam air panas dan minum 2 hingga 3 kali sehari sehingga simptom mulai kebah. Kita tanam di sini, itu dalam guni itu eksperimental. Jadi kita lupa nak cucuk lubang kat situ lah. Walaupun dia tergenang dalam air, terbukti halia bentung ni dia tahan air. Dan kita menggunakan 100% kokopit untuk menghasilkan halia bentung. Harga dia pun boleh tahan halia bentung ni. 1 kilo RM25 ke atas. Bergantung pada grade lah. Itu dia. Mengurangkan keradangan. Halia mengandungi sebahagian daripada analgesik yang kuat atau dikenali sebagai ubat penahan sakit dan bersifat sebagai pencegah keradangan yang mana berkesan dalam mengurangkan sakit dan bengkak bagi pesakit penghidap osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Menegakkan loya. Sebatian aktif dalam halia bertindak sebagai ubat yang berkesan untuk menegakkan loya yang berkait dengan mabuk dengan mengambil 1 gram halia. Setiap hari ia dapat membantu mengurangkan loya bagi wanita mengandung yang sering mengalami alahan morning sickness. Jadi, tu dia. Besar. Kopi ni mudah nak proses. Dan dia boleh diguna semula. Kalau tanah, kita lepas tuai tu kita kena tunggu 2 tahun untuk nak tanam di atas tanah yang sama. Dia kuat makan baja. Jadi apa nak pastikan apabila tanam ni kita boleh berjaya dapat hasil? Nak pastikan dia berjaya dapat hasil, kita tunggulah dia dah macam anak-anak yang Mengurangkan kesakitan haid. Mengambil halia pada awal tempoh haid boleh mengurangkan gejala sakit haid tatkala datang bulan atau dismenorrhea dalam kalangan wanita. Teh halia juga sering digunakan dalam rawatan sakit haid. Menguatkan imuniti. Halia membantu dalam memperbaiki imuniti dalam badan. Dengan pengambilan hirisan kecil halia sehari, dapat membantu dalam mengurangkan risiko penyakit strok dengan menghapuskan lemak yang terkumpul di dalam saluran arteri. Membantu penghadaman. Pengambilan halia menggalakkan pundi hempedu merembeskan cecair coklat kekuningan atau dikenali sebagai bilih yang merangsang penghadaman. Halia juga mampu menegakkan kejang perut, diarrhea dan kembung yang disebabkan oleh gastritis. Kita boleh mengambil halia dalam bentuk teh atau makanan tambahan untuk membantu penghadaman. Selama 4 bulan macam tu lah. Tu isi kita ambil dulu. Selama dia 8 bulan besar tu. Dalam 2 kilo. Macam yang ni dia dalam 5 bulan. Ini lagi isi banyak. Ni isi lagi banyak. Ni dalam 5 bulan. Penuh. Baru 5 bulan. Yang tadi tu diisi dah ambil dah 4 bulan. Ini 5 bulan. Mengurangkan berat badan, halia mampu bertindak sebagai agen pembakar lemak bagi menghapuskan lemak tepu di dalam badan. Ia juga membantu dalam proses penghadaman dan meningkatkan kadar metabolisme di dalam badan. Dapat menegakkan batuk dan sakit tekak. Potongkan sedikit halia segar menjadi kepingan kecil dan masukkan ke dalam air yang mendidih selama 3 ke 5 minit. Biarkan ia terendam seketika, kemudian campurkan madu secukup rasa dan minum ketika air dalam keadaan hangat atau suam bagi menegakkan sakit tekak. Taruh dalam poli ni lah. Taruh dalam poli, baru dah pancang satu jengkar, barulah alih dalam poli besar tu. Cuma kekopik dia tu yang mahal sikit. Susah. Kekopik tu mahal sikit. dia harga ladang dalam RM18 sekilo.
Kalau harga runcit dia antara 25 ke 36 ringgit sekilo. Ini halia bentong. Dan cuaca di Terengganu amat sesuai. Sama dia Menguatkan imunisasi tubuh badan, halia dapat membantu dalam memperbaiki imunisasi dalam tubuh badan. Dengan pengambilan hirisan kecil pada setiap hari, ia dapat membantu mengurangkan risiko penyakit strok dengan menghapuskan lemak yang terkumpul dan tersekat di dalam saluran arteri. Paling penting, terdapat satu kompaun di dalam tumbuhan ini yang dikenali sebagai 6-gingerol. Ia adalah sejenis agen yang mampu mencegah dan membunuh sel kanser. Ia sangat membantu terutamanya dalam rawatan kanser payudara dan juga kanser ovari. Halia boleh membantu sistem penghadaman. Salah satu manfaat halia ialah berkaitan sistem penghadaman. Pengambilan tumbuhan ini menggalakkan pundi hempedu untuk merembeskan cecair yang berwarna coklat kekuningan atau dikenali sebagai bile. Ia merupakan bahagian pada tumbuhan ini yang mampu membantu merangsang sistem penghadaman manusia. Selain itu, ia juga mampu menegakkan sembelit, kekejangan dan kembung perut yang disebabkan oleh gastritis. Jadi, kita boleh cuba ambil halia dalam bentuk teh atau makanan tambahan untuk membantu sistem penghadaman. Manfaat halia, mengurangkan pening kepala kronik. Jika anda kerap mengalami pening kepala, cuba kunyah sedikit halia, mentah atau rebusnya di dalam air kemudian hidu wap yang terhasil. Selain itu, kaedah penggunaan serbuk halia kering yang dicampurkan dengan sedikit air dan sapukan pada dahi juga dikatakan dapat membantu mengurangkan pening kepala. Bagi saya ini bukan penyakit dia, saudara, sebab normal. Semakin dia tua semakin dia akan jadi macam ini. Sebab lagi 1 bulan 2 bulan dia akan reput. Dia akan reput sepenuhnya ataupun dia akan start reput macam ini. Sebab dia punya umur sudah matang dan sudah cukup. Dan satu lagi dia punya isi pun sudah cukup. Kita boleh tengok di sini. Kebaikan halia, memastikan kitaran darah normal. Halia mengandungi kromium, magnesium dan zinc yang mampu membantu meningkatkan kitaran darah dan mampu membantu mencegah kita daripada demam dan mengalami peluh yang berlebihan. Dalam satu kajian kecil yang dilakukan, menyatakan tumbuhan ini mungkin dapat membantu tubuh badan untuk menggunakan insulin dengan lebih baik. Ia juga dikatakan dapat membantu memperbaiki tahap gula dalam darah untuk individu yang mengalami diabetes. Menurut pengkaji yang lain pula, dikatakan halia mungkin dapat membantu tubuh badan untuk merendahkan paras kolesterol dalam darah. Ini sekaligus dapat membantu mencegah individu daripada mengalami sakit jantung. Menegakkan mabuk perjalanan dan mabuk laut. Walaupun kajian mendapati tiada bukti saintifik untuk menyokong keberkesanan halia dalam mencegah mabuk perjalanan dan mabuk laut, ramai yang percaya bahawa mereka berasa lebih baik jika mereka mengambil tumbuhan ini sebelum memulakan perjalanan. Walau bagaimanapun, satu kajian menunjukkan bahawa tumbuhan ini mungkin lebih berkesan daripada dimenhydrinate, ubat yang biasa digunakan untuk menegakkan sakit perut dikaitkan dengan mabuk. Perlu dapat racun serangga kah, biarlah serangga makan. Lagipun dia punya umur macam ini, dia akan cuma mematangkan dia punya isi sajalah. Tengok isi dia. Dia akan matangkan isi dia saja. Dan ini semua nih, batang semua ini akan reput. Akan mati. Kebaikan halia, mencantikkan kulit wajah. Jika anda inginkan kulit wajah yang bersih, putih, lembut, bersinar-sinar, dan awet muda, anda boleh amalkan pengambilan tumbuhan ini hanya dengan menggunakan halia dengan campuran cuka sahaja. Ia dapat membantu menghilangkan kesan parut hitam di wajah, lalu menjadikan kulit lebih licin serta bebas celah. Caranya mudah sahaja. Apa yang anda perlu lakukan ialah rendamkan hirisan tumbuhan ini ke dalam cuka dan simpan di dalam peti sejuk. Kemudian gosok muka anda menggunakan hirisan halia yang telah direndam tadi selama 10 minit. Selepas itu bersihkan muka dengan air bersih dan ketulan ais. Terus jika itu halia kamu kena matahari, rusak nih semua.
Oke guys, itulah serba sedikit tips yang saya boleh bagi untuk Halia ini, kenapa dia macam inilah, semua saya sudah terangkan tadi. Semoga Bersifat anti-inflamatori, selain gingerol dan shogol, Halia ada lagi 38 jenis antioksidan lain bersifat anti radang. Kesannya rendahkan risiko penyakit akibat radang, contoh, penyakit ulcerative colitis. Penyakit melibatkan radang pada usus besar, simptom seperti cirit-birit berdarah dan sakit perut, penyakit radang sendi, rheumatoid arthritis, sendi kaku, nyeri dan bengkak, penyakit lain termasuk Crohn's, psoriasis dan lupus. Cegah risiko, kolorektal kanser. Dalam Halia ada satu bahan nama dia gingerol. Sifat anti-kanser Halia banyak direkodkan dalam jurnal Gastroenterology Research and Practice. Dalam kajian, ia bantu bantutkan dan sekaligus hentikan pertumbuhan sel HCT116, iaitu sel kanser kolon. Dalam Halia juga ada hexahydrocurcumin, bahan bersifat toksik pada sel kolorektal kanser. Bukan hanya kanser kolon, sifat anti-kanser dan anti-tumor Halia juga banyak dikaji untuk kanser lain. ya. Oh. Oke. Kita sudah cabut satu. Nah, kalau ini dia cabut untuk mau tengok isi dia macam mana. Jadi saya akan makan Halia ini sendiri. Tingkatkan aliran darah. Selain bantu lancarkan aliran darah, Halia bantu cuci darah. Cegah terbentuknya plak, iaitu mendapan lemak garis miring kolesterol dalam salur darah. Salur darah tersumbat antara penyebab strok dan serangan jantung. Halia juga bersifat cairkan darah secara alami. Sumber lain bantu tingkatkan aliran darah termasuk oren, kuaci, avokado, tembikai, dark chocolate, lada cayenne, ginkgo biloba, turunkan kolesterol jahat. Orang selalu cakap, kolesterol tinggi ni sebab keturunan. Tapi ramai tak tahu, statistik terkini dapati, kes kolesterol tinggi terutama di Malaysia disebabkan unhealthy diet. Kolesterol tinggi boleh dibaiki dan disembuhkan. Halia bantu turunkan paras bad kolesterol dan trigliserida. Selain Halia, bawang putih juga bantu turunkan kolesterol jahat sebanyak 15%, selain bantu turunkan peratus lemak tubuh berlebihan. Legakan sakit kepala. Kalau yang kerap sakit kepala, amal minum teh Halia. Hanya guna 3 bahan sahaja, iaitu setengah biji lemon, 1 sudu makan madu Uzbekistan, 2 ke 3 keping Halia, mood akan terangkat. Kepala kurang rasa pusing. Kalau yang loya dan rasa nak muntah pun boleh amal minum. Ini 2 petua boleh amal minum. Pagi ni kita dekat kebun Halia, Petigasi, PPK Kuala Langat. Yang ni dah ada 2 stage. Okey. Yang ni stage baru yang berumur hampir 2 bulan. Yang ni yang depan ni kita tanam pada Legakan sakit kepala. Kalau yang kerap sakit kepala, amal minum teh Halia. Hanya guna 3 bahan sahaja, iaitu setengah biji lemon, 1 sudu makan madu Uzbekistan, 2 ke 3 keping Halia, mood akan terangkat. Kepada kurang rasa pusing, kalau yang loya dan rasa nak muntah pun boleh amal minum. Ini 2 petua boleh amal minum. Sakit tekak, secubit serbuk kulit kayu manis, 1 sudu teh madu Uzbekistan, 2 ke 3 keping Halia, air panas, campur, kacau dan minum untuk legakan sore throat, batuk berpanjangan, setengah sudu serbuk Halia, secubit serbuk bunga cengkeh, secubit serbuk kulit kayu manis, 1 sudu makan madu Uzbekistan, air panas. Buat langkah sama seperti di atas, rendahkan risiko Alzheimer. Padu tak padu Halia ni, bantu naikkan paras hormon dopamin dan serotonin. 2 hormon ni penting untuk cegah depression. Kesan ni juga ada dalam dark chocolate. Halia juga bermanfaat untuk masalah anxiety, stres dan PTSD, kalau bab Alzheimer. Halia didapati lindungi memori dengan lindungi neuron hiposampal.
dalam bahagian hipocampus yang bertanggungjawab untuk learning dan memori. Kajian juga dapati halia bantu kurangkan kegagalan kognitif pada peringkat awal dementia untuk warga emas. Yang bagi cili rock melon untuk penilaian yang lebih lah. Okey, ni tapak baru. Okey, dah siap masuk benih. Ada yang dah mula naik. Okey, tengok kalau naik satu macam ni cantik. Okey, tengok satu tu naik cantik. Okey. Tengok sana. Dah mula naik. Yang ni keseluruhan beg kat sini ada 5,800 beg. Cegah risiko osteoartritis. Menurut kajian dalam jurnal Osteoartritis Cartilage 2015, pengambilan halia melalui pemakanan boleh kurangkan kesan kesakitan. Ini diikuti dengan pengurangan bahan aktif radang seperti leukotrienes. Halia juga ada salicylates yang ditukar kepada salicylic acid apabila berada dalam tubuh. Salicylic acid halang saraf hasilkan sesetengah prostaglandins yang boleh akibatkan kengiluan atau kesakitan sendi. Khasiat lain halia termasuk tingkatkan kesuburan, kawal paras gula dalam darah, galakan detoxification, lajukan kadar metabolisme tubuh, legakan menstrual crampy, tingkatkan penyerapan nutrien.